Bismillahirrahmanirrahim. Kali ni kita akan tengok soalan SPM 2018, soalan 5 dari kertas 2 lah. Okay? Cuma soalan ni sebenarnya merangkumi topik 6.9, 6.10 dan juga 6.11. Okay? So kita tengok dulu soalan yang ni. Rajah 5.1 menunjukkan stalaktit dan stalagmit yang terdapat dalam gua batu kapur. Okay, stalaktit dan stalagmit adalah batu kapur. Dia dah sebut pada kita iaitu kalsium karbonat. Nyatakan keterlarutan batu kapur kalsium karbonat dalam air. So macam mana keterlarutan kalsium karbonat dalam air? Yang itu kita mesti tahu daripada jenis garam tu. Garam kalsium karbonat ni larut air ke tak larut air? So kalau ingat, ini cara nak ingat dia. No anak, Cik Pah pergi pantai cahaya bulan. Confirm anak. Untuk garam karbonat yang larut air hanyalah amonium karbonat, natrium karbonat dan juga kalium karbonat. So yang lain-lain semua tidak larut air. So kalsium karbonat tidak larut air. So tidak larut ataupun insoluble. So it's insoluble in water. Gua batu kapur terhasil daripada hakisan batu kapur oleh hujan asid. Nyatakan nama asid yang terdapat dalam hujan asid. Okey, so sama ada you jawab. Dia nak nama dia nak nama. So nama asid, so kita kena je lah. Sama ada asid sulfuric ataupun asid nitrik. Okay, asid nitrik, sulfuric acid or nitric acid. Okay. So dia depends soalan nombor 3 ni, which is sebenarnya dalam actual paper tu dia muka surat sebelah. So saya dah crop ke sebelah ni. Tulis persamaan kimia bagi tindak balas antara asid yang dinyatakan di 5A2. That means jawapan you di sini kena guna untuk buat persamaan kimia tu. So depending on which one you use lah. So saya akan tulis kedua-duanya. Katalah you calon yang menggunakan asid sulfuric, dan that means you akan guna kalsium karbonat itu bertindak balas dengan asid sulfuric. Ini adalah sifat kimia asid yang ketiga. Asid apabila bertindak balas dengan logam karbonat akan menghasilkan garam. Dalam kes ini garamnya adalah kalsium sulfat. Okay, karbon dioksida dan juga air. Okay, itu kalau you guna asid sulfuric. Kalau you guna asid nitrik, so kalsium karbonat bertindak balas dengan asid nitrik akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan kalsium nitrat. Cuma be careful kalsium nitrat dia macam ni. Okay, the other two hasil adalah sama. Okay, so untuk yang tindak balas yang kedua ni kita kena seimbangkan So letak 2 dekat sini untuk seimbangkan persamaan itu. Okay, so maksudnya adakah perlu tulis dua-dua? No. You jawab bergantung kepada jawapan you yang dekat atas ni. So kalau you jawab acid sulfuric, then this will be your answer. Kalau you guna acid nitrik, then jawapan you yang ini. So jangan jawab dua-dua. Okay, pilih salah satu depending on jawapan you pada 3 tu. Pada 2 tu. Okay, referring to the equation merujuk persamaan di 5A3, hitung isi padu karbon dioksida terbebas apabila 0.5 mol batu kapur. Batu kapur ni siapa tadi? Batu kapur adalah kalsium karbonat kan? Earlier dia dah bagi tahu bertindak balas dengan asid berlebihan dalam keadaan bilik. So dalam kes ini, soalan nombor 4 ni, tak kisahlah you guna persamaan yang pertama atau yang kedua, you akan dapat jawapan yang sama. Kenapa pula macam tu? Okay, sebabnya nisbah kita akan sama ni. Nisbah ni sama. Okay, so markah pertama adalah menulis nisbah. Nisbah mol. So kita tengok daripada persamaan kimia, tak kisah you ambil yang pertama ataupun yang kedua. Katalah saya ambil yang pertama. Daripada persamaan kimia itu, ini tak tulis pun tak apa tau. Yang penting you ada nisbah tu. 1 mol kalsium karbonat, nisbahnya 1 mol karbon dioksida. Mana saya tahu?
Ini, tengok ni, depan ni tak ada nilai, tak ada apa-apa, maksudnya 1. Depan ni pun tak ada apa-apa kan? Maksudnya 1. Sama lah juga kalau you guna persamaan yang kedua, ini tak ada apa-apa di depannya, maksudnya 1. Yang ini tak ada apa-apa di depan karbon dioksida, maksud dia 1 mol. So secara teori, basically what it means is, secara teori 1 mol kalsium karbonat akan menghasilkan 1 mol karbon dioksida. Jadi kalau dalam makmal dia ni hanya guna 0.5 mol sahaja ni. Dia bukan guna sampai 1 mol. So dia nak tahu kalau 0.5 mol je of kalsium karbonat, berapa mol karbon dioksida yang akan terbentuk? So 1 nisbah 1. So kalau 0.5, nisbah dia pun 0.5 mol lah. Okey. Okey, lepas tu kita belum selesai lagi sebab kita masih belum dapat isi padu gas karbon dioksida ni. So nak dapat isi padu gas karbon dioksida adalah 0.5 mol darab 24 desimeter cube per mol. Okey, saya cancel off mol dengan mol negatif 1 ni. Saya akan dapat 12 desimeter cube. Okey, perlu tak tulis unit pada setiap langkah pengiraan? Tak perlu. Hanya tulis unit pada jawapan akhir sahaja dan unit tu mesti betul. Tapi saya jadikan satu habit untuk tulis setiap step supaya saya tahu bila nak cancel unit. Dan jawapan akhir saya tak payah fikir unit dia unit apa. Okey, itu soalan yang pertama yang orang normally will ask. Yang kedua, perlu ke convert decimeter cube ini kepada centimeter cube? Nasihat saya, jika soalan tidak minta you untuk berbuat demikian, jangan buat. Kenapa jangan buat? Sebab takut kita careless semasa kita menukarkan unit tu. Dari desimeter cube nak pergi ke centimeter cube, kita perlu darab 1000. So katalah you nak jawab, nak juga convert, dan it will be macam ni, 12,000 centimeter cube. Buatnya awak dah tulis macam tu, silap. Awak pergi darab dengan 100 sahaja. Apa kesan dia? Kesan dia ini akan dipanggil WCR, wrong cancels right. Mana-mana jawapan, arrow terbalik. Mana-mana jawapan yang salah itu akan membatalkan jawapan yang betul. So originally you dah jawab ini, tapi sebabkan you tulis ini dah jadi salah. So you takkan dapat jawapan untuk markah kedua tu. So bahayalah. Jadi nasihat saya, kalau soalan tak minta untuk you tukarkan unit, jangan tukar unit. Biar sahaja dalam unit yang asal tu. So macam mana disemak? Ini markah pertama, nisbah mol. Markah kedua adalah jawapan dengan unit yang betul. Okey, itu selesai bahagian A dia. Bahagian B dia baru masuk 6.10 dan juga 6.11. Actually tak ada pun 6.11, ada 6.10 je. Tapi tak apa. Okey, kita tengok kat sini. Rajah 5.2 menunjukkan satu siri tindak balas yang melibatkan garam P. Garam P ni dipanaskan. Ingat lagi? Kalau kita panaskan, apa yang berlaku ni? Maksudnya tindakan haba lah. Okey, tindakan haba. Dia dah sebut kat sini. Hasil yang terbentuk iaitu logam Q. Pepejal Q ini adalah kuning apabila panas, putih apabila sejuk. Siapa kuning bila panas, putih apabila sejuk? Adalah zinc oksida. Ini kena ingat lah ya. Ini saya saya paste it here sebab nak tunjukkan ada rujukannya adalah pada buku surat 196 buku teks tu. Okey. Dan juga gas karbon dioksida lah. Okey. Kenapa saya kata ini adalah gas karbon dioksida? Maknanya saya tahu sebab dia ada dua hasil apabila dipanaskan. Maksudnya garam ini adalah garam karbonat. And seeing that this is zinc oksida, bermaksud ini adalah zinc karbonat. Okey, kemudian zinc karbonat ni melalui tindak balas yang kedua dengan asid nitrik. So saya akan tulis persamaan kimia dia siap-siap kat sini. HNO3 akan hasilkan zinc nitrat, gas karbon dioksida dan juga air. So kita seimbangkan persamaan, kita letaklah dua kat sini. Okey. So soalan dia yang pertama untuk B1 ialah nyatakan nama bagi gas Y. Gas Y tu yang mana? Gas Y yang ini, iaitu karbon dioksida. So kita kena eja lah. Karbon dioksida. Okay. Kalau in English, carbon dioxide. Okay.
Then dia suruh lukis rajah berlabel untuk susunan radas bagi pemanasan. Garam P dalam tindak balas 1 dalam rajah anda. Tunjukkan bagaimana untuk mengesahkan gas yang terbebas. Okay, so yang ini ada dalam eksperimen 6.7 pada buku teks. This is the rajah that you're supposed to draw lah. Ini adalah rajah yang sepatutnya anda lukis. Cumanya dekat garam karbonat ni you boleh gantilah dengan sama ada zinc karbonat ataupun you label dia sebagai P. Okay. So saya sebenarnya dah jawab soalan ni. So kat sini so you jawab macam ni. Okay. Untuk rajah ada 2 markah. Iaitu markah pertama rajah berfungsi, markah kedua untuk label. Okay. Rajah berfungsi ni dia hanya 1 markah, tetapi apa benda yang kita tengok untuk mendapatkan that 1 markah? Ada 6 perkara kat sini. Yang pertama, kena apit tabung didih dengan tabung uji. So this is the tabung didih. Okay, kena apit. Macam mana you tunjukkan apit? You tunjukkan square ni menunjukkan dia dah diapit pada kaki retort. Okay. Lepas tu gabus tidak tersumbat. Ni nampak ni, half of it is outside. Maksudnya dia tak tersumbat lah. Okay. Trick is macam mana you nak lukis ni bagi tak tersumbat. Bila you lukis tabung didih atau tabung uji for that matter, bila-bila mana-mana soalan pun, kadang-kadang calon tu dia akan buat macam ni tau. Contohnya dia buat macam ni. Okay. Lepas tu dia tutup ni. Okay. Bila you lukis macam ni, ini bermaksud telah tersumbat. It is stuck inside here. So can you imagine kalau selepas eksperimen ini telah selesai, macam mana you nak cabut keluar gabus ni? Dah tak boleh dah. The only way untuk cabut dia adalah pecahkan tabung didih. So setiap kali you buat eksperimen, you akan pecahkan radas ke. So that's not rajah yang berfungsi lah. So nasihat saya bila nak lukis itu, lukis the tabung didih first. Jangan letak telinga tabung didih tu dulu. Letakkan dia punya salur ni. Okay. Lepas tu tutup. Okay. Nak lorik-lorik lah. Tak nak lorik pun tak apa. Then only you put the telinga. Nampak tak? Now you are sure that dia memang akan separuh terkeluar, separuh kat dalam. So rajah ini berfungsi lah. Okay. Gabus tidak tersumbat. Kemudian yang ketiga, salur penghantar ini tidak sentuh. Dia tak boleh sampai. Kalau you panjangkan sampai dia tersentuh zinc karbonat ni, jadi salah lah. Okay, dia tak boleh sentuh zinc karbonat. Kenapa? Kalau dia sentuh zinc karbonat, salur penghantar sentuh zinc karbonat, bermaksud siapa yang akan pergi ke dalam air kapur? Zinc karbonat yang akan pergi ke air kapur. Sedangkan kita hanya nak gas yang terbebas daripada pemanasan zinc karbonat yang pergi kepada air kapur. Okay. Yang seterusnya, di ada salur penghantar mesti rendam dalam dalam air kapur ni. Kenapa? Kalau kita buat tergantung, yang terbebas ini adalah gas karbon dioksida, dia boleh keluar ke udara. You tak dapat melihat perubahan warna pada air kapur. So that is why kena lukis that salur penghantar tu masuk dalam air kapur. And then arrow untuk menunjukkan dipanaskan. Tak perlu lukis penunuh Bunsen. Lukis arrow sudah. Okay. Dan yang terakhir, dash dalam air kapur. Whenever ada mana-mana solution atau ada liquid, mesti ada dash ni. Nampak tak dash dekat dalam rajah ni? Okay, mesti ada dash dalam air kapur. So 6 perkara ini membawa markah pertama untuk rajah berfungsi. Dan markah kedua untuk label, mesti label bahan lah. Okay, so saya dah sebut ni, sama ada you tulis zinc karbonat ataupun P, atau you nak eja pun boleh, tak ada masalah. Perkataan panaskan you kena tulis, dan perkataan air kapur. Itulah. Okay, so kita berbalik pada soalan ni tadi. So saya tak adalah conteng kat sini. Okay, tentukan pepejal Q. So pepejal Q kita tadi siapa? Zinc oksida. So sama ada you eja ataupun you tulis formula zinc oxide. R adalah apa ni? R ini adalah zinc nitrate. Okay, zinc nitrate. Okay, sama ada itu ataupun kita tulis formula
zinc nitrate. Okey, saya rasa saya telah menyebabkan video ni terlalu panjang. Terima kasih kerana mendengar. Sekian, terima kasih. Bye-bye.